Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah pada malam ini kita akan sebut tentang hadisul ifki, iaitu contoh yang nyata tentang jenayah akhlak dalam masyarakat. Ayat yang ke-11 iaitu berkait dengan hadisul ifki. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita yang amat dusta, iaitu ialah segolongan dari kalangan kamu, janganlah kamu menyangka yakni berita yang dusta itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang di antara mereka akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukan itu, dan orang yang mengambil bahagian besar dalam menyiarkan di antara mereka akan beroleh seksa yang besar di dunia dan juga di akhirat. Apakah yang dimaksudkan dengan hadisul ifki? Hadisul ifki bermaksud kata-kata, manakala al-ifki bermaksud penipuan dan tahmahan. Selain disebut sebagai hadisul ifki, kadang-kala disebut juga sebagai khabarul ifki, iaitu merujuk kepada kata-kata dusta dan tamahan yang dilemparkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh melakukan perbuatan keji, iaitu zina, dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Safwan ibnu Mu'attal. Jadi dalam kisah hadisul ifki ini, bagaimana Safwan ibnu Mu'attal ini ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya berjalan di akhir rombongan. Anak rombongan jalan habis baru dia jalan. Tujuan dia, kata ulama, antaranya ialah untuk mengutip barang-barang yang tertinggal. Untuk kutip barang-barang tertinggal. Baik. Kemudian waktu berlaku hadisul ifki, bilakah berlakunya hadisul ifki ini? Peristiwa ifki ini, ia berlaku selepas peperangan Bani Mustalik, iaitu pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijrah. Jadi Nabi SAW, isteri dia ramai, digilir. Lepas hari ni dia bawa ni. Bila sampai sahaja pada ghazwat Bani Mustalik, maka kena giliran Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kena giliran dia, iaitu pada tahun 6 Hijrah, bulan Sya'ban. Sebelum berlaku peperangan ini, datang berita tentang Bani Mustalik di bawah kepimpinan Al-Harith ibn Darar telah berkumpul dan bersiap sedia untuk memerangi umat Islam. Cerita bukan orang Islam nak serang puak-puak Bani Mustalik, tapi puak Bani Mustalik yang pakat sama-sama dia, puak-puak Yahudi Bani Mustalik, untuk memerangi umat Islam di bawah kepimpinan Al-Harith ibn Darar. Dia berkumpul untuk memerangi umat Islam. Maka Rasulullah SAW segera memerintahkan umat Islam bersiap sedia menghadapi kabilah tersebut sebelum mereka datang menyerang. Jadi bila Rasulullah dengar kata puak ni nak mari, nak serang,
umat Islam, maka Rasulullah suruh mereka ni bersiap sedia. Dalam peperangan ini, golongan munafikin yang sebelum ini sering berdolak-dalik untuk keluar berperang turut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikata dalam peperangan ini puak-puak munafikin dia dolak-dalik. Bila ada masalah, bila mari peperangan yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak lawan puak-puak Bani Mustalik ini, puak-puak dia beri dalih selalu. Hak ni macam-macam. Hak ni anak demam. Anak tak pergi usrah sebab dia. Sebab ni hujan. Ada macam-macam. Mari dalih kepada mereka ni tadi. Ada. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula sudah menjadi kebiasaan baginda akan melakukan pengundian bagi memilih salah seorang isteri baginda bagi turut sama dalam peperangan tadi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat undian. Ada setengah ulama kata ikut giliran. Sudah Ummu Salamah, Sayyidatina Aisyah pula. Dalam kitab ni dia sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia buat undian. Siapa diakah yang akan pergi mengikut di dalam peperangan? Isteri yang naik undiannya akan terpilih menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan tersebut. Di dalam peperangan ini Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah terpilih dan beliau telah turut sama dalam peperangan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebetulan hak naik nama pada ketika itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tak ada Sayyidatina Aisyah nak tolak apa, tak ada. Dia terima. Bila nama dia naik, dia terima. Tak ada nak tolak dan sebagainya. Peperangan ini berlaku di lembah Al-Muraisi, tempat berkumpul Bani Mustalik, dan telah berakhir dengan kemenangan bagi kaum muslimin dengan mendapat tawanan yang ramai. Jadi tempat peperangan berlaku di lembah Muraisi. Lembah Muraisi ini dia ada sejarah dia yang tersendiri. Iaitu apabila puak-puak Aus dengan Khazraj, pemuda Aus dengan pemuda Khazraj ini dibalah. Balah benda sedar sangat je, benda kecil sangat je. Iaitu tali timba. Pemuda Muraisi, pemuda Aus kata dia dulu. Pemuda Aus kata dia dulu. Dan tali timba ni tadi. Abang nak minum air, nak mandi, nak basuh badan dan sebagainya. Jadi tiba-tiba tengah bergaduh antara pemuda Aus dengan Khazraj ni, lalu Abdullah bin Ubay kata apa dia? Abdullah bin Ubay kata, kamu telah menggemukkan anjing kamu. Sammin kalbak, kamu telah menggemukkan anjing kamu. Anjing itu disifatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sammin kalbak, kamu telah menggemukkan anjing kamu. Anjing kamu duduk dalam keadaan senang lenang, yang kamu pula duduk balah kamu sendiri. Dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa tersebut didengari oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang sahabat ni tadi pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan pada ketika itu ada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu sahabat tu pun cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan didengari oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kalau gitu biar aku cekik ke dia. Biar aku tukar bacung. Biar aku tukar bacung Abdullah bin Ubay, kata dia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi kata, kaifa ya Umar iza tahaddatsan nas anna Muhammadan yaqtul ashabah. Bagaimana wahai Umar apabila orang ramai bercakap, sebab hak tahu, hak kenal yang Abdullah bin Ubay ni munafik tak ramai, 3-4 orang ni.
Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. 3-4 orang je hak kenal bahawa Abdullah bin Ubay ni munafik. Bagaimana hai Umar kalau sekiranya orang ramai kata bahawa Nabi Muhammad bunuh sahabat dia sendiri? Sayyidina Umar pun kecubuk selalu. Tak wani nak kata apa. Tak wani nak kata apa. Jadi peristiwa tersebut didengari oleh anak Abdullah bin Ubay. Nama Abdullah juga. Abdullah bin Ubay. Lalu anak Abdullah bin Ubay ini pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi jumpa dengan Nabi. Bila jumpa dengan Rasulullah, dia kata, betul ke ya Rasulullah? Ayah aku sifatkan kamu sebagai anjing. Lalu Nabi pun cerita. Lalu katanya Abdullah bin Ubay, ya Rasulullah, kalau gitu biar akulah bunuh ayah aku sendiri. Mudah. Keluar bilik air ke, keluar mana ke, cekik akak selalu. Tak? Kalau arak kamu, arak ke sahabat-sahabat lain, payah. Tak? Kena keluar daripada rumah baru boleh bunuh dia. Aku dalam rumah boleh bunuh dah. Abdullah bin Ubay sebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, biar akulah bunuh ayah aku sendiri. Lalu disekat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa yang berlaku di Muraisi. Jadi tempat lembah Muraisi ini adalah tempat berkumpul puak-puak Bani Al-Mustalik, Yahudi Bani Mustalik, dan telah berakhir dengan kemenangan bagi kaum muslimin dengan mendapat tawanan yang ramai. Jadi tentera Islam dapat tawanan yang ramai pada ketika itu. Tawanan daripada Yahudi Bani Mustalik. Dalam perjalanan pulang ke Madinah selepas peperangan inilah berlaku peristiwa hadisul ifki yang merupakan ujian terhebat yang pernah menimpa maruah ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam peristiwa tersebut berlakunya peristiwa hadisul ifki, iaitu peristiwa hadisul ifki, iaitu ujian kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Islam semua dalam sejarah berlaku ujian fitnah kepada umat Islam juga. Semua ini hasil propaganda golongan munafikin dan muslimin yang terpedaya dengan hawa nafsu serta tidak berhati-hati menerima sebarang berita yang tidak pasti. Jadi sebab tu kita orang Islam, kita kena dengar berita tu molek. Berita dengar daripada musuh terutamanya. Berita daripada puak mana, kita kena dengar molek peristiwa tu tadi. Bimbang puak-puak hak bagi bawa cerita, bawa fitnah ni tadi. Orang mari cerita mau pakat nasional, bini keadaan. Kita kena dengar molek. Lepas tu tanya pimpinan. Sebab bimbang benda ni berlaku. Perikatan nasional gini. Tanya pimpinan pula kita macam mana. Jangan kita pakai hukum gitu dalam keadaan kita tahu benda. Yang boleh merosakkan keadaan lagi. Baik. Wahyu terus bertahan hingga masyarakat pada ketika itu terbahagi kepada beberapa kelompok. Wahyu dari langit tak turun pada ketika itu. Sehingga ada beberapa kelompok di kalangan umat Islam tu tadi. Sebab tu kalau kita tengok sahabat-sahabat dalam gerakan Islam lah, kita tengok terutamanya di Yaman, kita tengok mereka ni akhir baru jawab sesuatu isu tu tadi. Dia senyap dulu. Senyap dulu. Akhir sekali baru dia jawab sesuatu isu tu tadi. Ni hebat mereka ni tadi. Orang yang bunyi pelepah bunyi, dia buat senyap dulu. Akhir sekali barulah dia jawab isu-isu
tertentu tadi. Ada. Jadi sini dia kata wahyu terus bertahan hingga masyarakat pada ketika itu terbahagi kepada beberapa kelompok. Kaum munafikin yang sentiasa mengambil peluang dan mula menyebarkan fitnah ini sehingga sebahagian kaum mukmin terpengaruh dengan hadis ifki ini. Ada sebahagian di kalangan umat Islam termakan dengan cerita hadis ifki ini yang disebar oleh kaum munafik ini tadi. Kita tengok molek siapa dia hak tukang bawa cerita tu tadi. Orang tengok molek. Bagi daripada puak mana, daripada jalur mana, kena tengok molek. Kadang-kadang puak-puak ni mari, dia nak pelaga kita. Nak suruh kita balah dan sebagainya, suruh kita pecah dan sebagainya. Jadi kita orang beriman, orang hak duduk dalam tarbiyah, orang hak duduk dalam gerakan Islam tadi tak boleh nak pakai bawang gitu je, tak boleh. Kita kena cek dulu. Sebahagian mereka dalam kebingungan dan tidak dapat menentukan sikap. Sebahagian mereka tidak mempercayai dan sebahagian lagi menyangka bahawa perbuatan itu benar-benar berlaku. Ada hak bengong benda hak berlaku isu ni. Ada isu dalam gerakan Islam. Dia jadi bengong keluar je. Ada hak ni kata ya sungguh hak ni kata ada macam-macam. Jadi ada pula hak percaya terus. Orang ayat aku kata dah, tengok muka kena dia kata. Ayat tu kurang. Tengok muka kena. Sementara itu wahyu terhenti penurunan selama 1 bulan penuh. Jadi Allah Ta'ala sekat wahyu sebulan penuh. Allah Ta'ala tak turunkan wahyu kepada Nabi SAW. Peristiwa ini tentu menjadi ujian bagai masyarakat Islam pada ketika itu dalam amat sulit dan pedih bagi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha untuk menghadapinya. Akhirnya turunlah ayat ini dan beberapa ayat seterusnya dari atas langit ke-7 yang mengumumkan kesucian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha serta menyatakan dengan tegas bahawa berita yang tersebar itu adalah pendustaan yang tidak mempunyai bukti sedikit pun. Jadi benda yang berlaku pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tadi, Allah Ta'ala bersihkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Sebab turunnya ayat. Sebab apa ayat itu turun? Sebagaimana yang tercatat ayat ke-11 ini diturunkan bagi menyingkap perkara sebenar di sebalik hadis ifki. Kisah hadis ifki ini diceritakan secara terperinci dan diriwayatkan di dalam kebanyakan kitab tafsir dan hadis muktabar termasuk Sahih Bukhari dan Muslim, di mana 4 orang sahabat meriwayatkan hadis ini dengan lafaz yang berbeza tetapi maksud yang sama daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sendiri dan hadisnya yang panjang. Marilah kita mengikuti bagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sendiri yang meriwayatkan kisah penderitaan ini dan ia akan mengungkap rahsia ayat-ayat tentang hadis ifki ini. Baik. Hadis ifki ini disebut oleh ulama sebagaimana yang kita sebut pada awal tadi, bahawa Safwan ibn Mu'attal ditugaskan oleh Nabi SAW supaya dia berjalan di akhir untuk ambil benda-benda yang tertinggal. Tiba-tiba Safwan ibn Mu'attal ni dia tengok Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah ni Safwan ibn Mu'attal kenal lama dah. Masa Sayyidatina Aisyah kecil itu Safwan ibn Mu'attal kenal dah dia. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pada ketika itu dia sakit perut. Diturun daripada unta. Unta ada zaman dulu dia buat macam rumah di atas. Jadi
Kawan tu turun pergi buang air. Sampai tengah jalan dia rasa perut dia tak ada apa-apa. Tak rasa nak buang air besar. Dia pun masuk semula dalam rumah kecil tadi, atas unta tadi. Lepas tu rasa sakit perut pula, dia pun keluar balik. Jadi orang hak bawa unta Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tadi, ingat Sayyidatina Aisyah duduk dalam dah. Dia pun tarik bawa balik. Dalam keadaan kosong. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha masih balik semula, dia tengok satu kalung yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hilang. Kalung tu bukannya kita kata emas, batu. Ada batu yang berlubang yang diambil tali kemudian diikat. Ada oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah ambil kalung tekuk dia. Tak ada emas. Rasulullah dia tak beri emas kepada Sayyidatina Aisyah. Ada anak batu je. Jadi kawan tu pakar, tiba-tiba hilang, jatuh. Sayyidatina Aisyah cari balik, cari jumpa. Jumpa bila dia pergi semula tempat unta dia tadi, tengok unta tak ada dah. Bila tak ada, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ni cerdik. Tak ada dah kata nak pergi cari ataupun nak ikut belakang, tak ada. Dia duduk je situ. Kebetulan lalu Safwan Ibn Mu'attal. Safwan Ibn Mu'attal tengok, kata ni Aisyah ni katanya. Dia kenal lama dah Aisyah tadi. Ajak kecil lagi. Sebab dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Safwan pun buat turun. Tali unta tadi, unta pun turun. Bila unta turun, Sayyidatina Aisyah pun naik. Bila naik, maka erik lah. Safwan pun erik. Erik balik lah. Sayyidatina Aisyah ke Madinah. Bila sampai di Madinah, maka hak itulah hak jadi fitnah. Hak itulah hak jadi fitnah hanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan Safwan ibnu Mu'attal. Baik. Kemudian dia sebut tentang bermulanya musafir. Bermulanya musafir daripada Madinah ke pokok Ghazwatu Mustalik tadi. Apabila ingin keluar bermusafir, baginda akan membuat undian di kalangan isteri-isterinya. Maka siapa yang keluar undiannya, maka dialah yang akan keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika baginda ingin keluar dalam satu peperangan dan aku berjaya mencabut undian. Akulah yang boleh pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Lalu aku pun keluar bersama baginda. Dan musafir ini berlaku setelah turunnya ayat hijab, iaitu larangan lelaki daripada melihat kepada perempuan, kerana sebelum ini belum ada larangan tersebut. Jadi katanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, aku pun keluar bersama baginda dan musafir ini berlaku selepas turunnya ayat hijab. Ayat orang lelaki tengok kepada orang perempuan. Aku dibawa dengan haudaj atau sekedup, yakni tempat yang biasa diletakkan perempuan di dalamnya, dan ia diikat di atas belakang unta. Ada rumah kecil macam kita sebut tadi. Dipanggil sekedup. Dan aku diletakkan di situ. Lalu kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat panglima perang baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah apabila selesai peperangan dan kami pun balik ke Madinah. Jadi ni yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada isteri-isterinya. Iaitu dengan undian. Jadi naik pada ketika itu ialah undian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha.
Baik. Isyak ya. Baik. Tu masa nak pergi ke pok-pok Bani Mustaliq. Baik, perjalanan pulang. Bila balik daripada peperangan tadi, sampai pada satu malam setelah hampir dengan Madinah, kami berhenti rehat. Dimaklumkan bahawa rombongan kita akan bergerak pulang. Tak kala mereka sibuk saling memberitahu untuk bergerak, aku pula berjalan berseorangan pergi berjauhan dengan para tentera, yakni untuk qada hajat. Setelah aku selesai, aku pun kembali. Tiba-tiba aku mendapati manik-manik asfar. Anak manik-manik asfar ni macam kita sebut tadilah, anak-anak batu. Jadi yang dibuat rantai oleh Nabi SAW tu tadi. Putus dan hilang. Putus dan hilang. Manik-manik asfar tu tadi. Lalu aku pun pergi sekali lagi ke situ untuk mencari rantai ku itu. Manakala kumpulan yang berjalan bersamaku pula pun mula mengangkat sekedupku, dan mereka pun mula mengendarai unta yang ku naiki. Dia tak sedar yang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ada ke tak ada dalam tu tadi. Mereka menyangka aku sudah pun berada di dalamnya. Kaum wanita pada masa itu kebiasaannya kurus-kurus, tidaklah berat dengan lemak, kerana mereka sentiasa makan sedikit sahaja. Kerana itulah mereka tidak perasan ketiadaanku semasa mereka mengangkat sekedup tersebut. Tambahan lagi kala itu saya masih kecil. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Orang Arab lah ni kita tengok susah. Zaman dulu kecil-kecil, bab mereka ni makan sikit je. Apatah lagi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kecil je dia kata. Mereka pun menggerakkan unta dan mula berjalan. Setelah para tentera meneruskan perjalanan, aku pun menjumpai rantaiku itu. Rombongan jalan. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha baru jumpa rantai dia. Rombongan jalan. Setelah aku menjumpainya, aku pun kembali pergi ke tempat tentera tadi, dan aku dapati mereka semua sudah berangkat. Tidak ada seorang pun yang memanggilku, dan tidak ada seorang pun yang akan menyahut panggilanku. Maknanya tak ada orang dah. Kalau dia panggil orang pun, orang takkan sahut panggilan dia. Dan dia tak dengar orang panggil dia. Maknanya orang tak tahu dia tak ada dalam sekedup tu tadi. Lalu aku pun duduk berada di kawasan tadi, yakni tempat untukku dan sekedup, dengan harapan bahawa mereka akan perasan ketiadaanku dan mereka akan kembali menemuiku. Tak kala aku berada di situ keseorangan, aku terasa terlalu mengantuk, lalu aku pun tertidur. Dia duduk setengah lama, akhir sekali rasa mengantuk tertidur. Tidur ni lah. Bila Safwan Ibn Mu'attal lalu, dia gerak. Dia tengok, ni Aisyah ni. Tengok jauh nada Aisyah. Tengok jauh nada Aisyah. Lalu gerak Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bila gerak Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, maka dia pun bangun dan kemudian naik atas unta, kemudian bawa balik ke Madinah. Kemudian disebut kepada kita tentang Safwan Ibn Mu'attal mengambil Aisyah radhiyallahu anha dan bermulanya terjadi fitnah. Safwan Ibn Mu'attal Al-Sulami Al-Zakwani, beliau merupakan seorang sahabat yang terbilang dan di antara yang awal masuk Islam, Safwan Ibn Mu'attal. Sebab tu dia kenal Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kenal. Dia ni anak siapa.
Tak, ni Safwan Ibn Mu'attal ni tadi. Tak kala beliau sampai di kawasanku, dia nampak bayangan orang yang sedang tidur. Lalu dia pun datang, dan setelah melihatku dia mengenaliku. Ini kerana dia pernah melihatku sebelum turunnya perintah berhijab. Dia pernah melihat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum daripada berhijab. Sebab tu kita semua ni kena duduk dalam usrah. Bila usrah kenal ni anak orang ni, anak orang ni, anak orang ni, anak orang ni. Anak orang ni perangai lagu mana, anak orang ni perangai lagu mana. Baru kita akan kenal. Setelah beliau mengecam diriku, beliau terkejut seraya mengucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada lah dia kata nak tanya apa pelik-pelik ke, nak ngorak Sayyidatina Aisyah ke, tak ada. Dia tengok Sayyidatina Aisyah, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan aku terjaga dari tidurku kerana mendengar istirja'nya itu. Lalu aku segera menutup mukaku dengan kain penutup mukaku. Demi Allah, dia tidak bercakap denganku walaupun sepatah, dan aku pun tidak mendengar satu kalimah pun dari mulutnya. Melainkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu je. Yang didengari oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha daripada mulut Safwan Ibn Mu'attal tadi. Tak ada ditanya benda-benda hak pelik-pelik macam kita sebut tadi, tak ada. Lalu beliau pun menarik untanya mendekatiku dan mendudukkannya untuk menyenangkan aku naik tanpa perlu menyentuhku, dan aku pun naik menunggangnya. Safwan pun mula berjalan kaki mengheret unta sehingga kami sampai di kawasan perhentian tentera di waktu panas terik matahari. Jadi antara tempat Medan Muraisik ke Madinah tu jauh juga. Jadi dia heret Safwan tadi bawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha daripada tempat mula-mula mereka Sayyidatina Aisyah nak qada hajat tadi, sampailah ke jumpa balik tentera balik, iaitu pada ketika mana panas terik matahari. Aisyah meneruskan ceritanya lagi dengan katanya, lalu dengan sebab itu binasalah orang-orang yang binasa dengan menyebarkan fitnah bahawa aku berzina dengan Safwan, dan orang yang mengepalai fitnah besar ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Hak ni lah hak tukang bawa ceritanya. Hak tukang bawa cerita kepada orang ramai. Dia ni begini. Depan kita dok comel belaka depan kita. Tengok orang ni ketua. Tu cawangan. Cakap comel selalu depan kita. Belakang kita lain selalu. Belakang kita macam-macam. Hak dia reka tu tadi. Yang menyebabkan dia ni dilaknat. Ada orang yang buat cerita ni tadi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditimpa demam setelah sampai di Madinah. Setelah aku sampai di Madinah, aku ditimpa demam selama sebulan, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bila dia sampai di Madinah, dia ditimpa demam selama sebulan. Sedangkan orang ramai pula heboh dengan cerita yang dibawa oleh pendusta-pendusta itu. Jadi Sayyidatina Aisyah bila sebulan demam duduk dalam rumah lah. Puak-puak Abdullah bin Ubay duduk mereka cerita luar rumah. Buat dah isteri Nabi. Main kayu tiga dengan Nabi. Nabi lagi Safwan Ibn Mu'attal macam-macam dia buat cerita.
Ni kita tengok. Jadi Sayyidatina Aisyah demam pada ketika itu. Dan aku pula sedikit pun tidak mengetahui fitnah tersebut. Yakni semasa demam itu Sayyidatina Aisyah berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijaga oleh emaknya. Cuma yang mengherankan aku ialah semasa demamku itu aku tidak melihat lemah lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sikap kebiasaan baginda. Baginda hanya masuk menjengukku, memberi salam dan bertanya khabar sahaja, dan kemudian baginda beredar. Ia mengherankan aku. Sekala Nabi sallallahu alaihi wasallam lembut. Ajak gora, ajak kita kata apa ni? Makan bersama. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam beri salam, tanya khabar, lepas tu Nabi weda gitu je. Jadi pelik. Dia sahabat ni pelik. Apa ni Sayyidatina Aisyah ni pelik tengok. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tadi. Dan kemudiannya selepas daripada itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mula mengetahui fitnah ni tadi. Dia tahu tentang fitnah ni tadi. Aku sedikit pun tidak mengetahui fitnah tersebut, kata Sayyidatina Aisyah, sehinggalah aku beransur sembuh, yakni belum sembuh sepenuhnya, tapi nak sembuh, nak baik daripada demam. Aku keluar bersama Ummu Mistah menuju ke manasik, iaitu tempat yang kebiasaan digunakan untuk qada hajat, dan biasanya orang pada ketika itu tidak datang ke situ kecuali pada sebelah malam. Dan cerita ini sebelum adanya tandas berdekatan dengan rumah kami pada masa itu, samalah seperti orang Arab jahiliah dahulu yang keluar qada hajat jauh dari kawasan rumah dan tidak suka disediakan tandas di kawasan rumah. Ini disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sama je dengan puak-puak Arab jahiliah, suka buang qada hajat jauh daripada rumah mereka. Lalu aku keluar bersama Ummu Mistah, dan dia melihat anak perempuan Abdul Rahman bin Abdul Manaf, dan emaknya pula ialah anak perempuan Sakhr ibnu Amr, iaitu emaknya adalah emak saudara Abu Bakar. Anaknya pula ialah Mistah bin Usasah. Setelah sampai ke situ, Ummu Mistah terjatuh dan berkata, celaka Mistah. Lalu aku berkata, alangkah buruknya perkataanmu. Adakah kamu ingin mencela orang yang pernah masuk perang Badar? Dia menjawab, aduhai Aisyah, adakah kamu tidak mengetahui apa yang telah kamu katakan? Aku menjawab, apa pula yang dia katakan? Lalu dia mula menceritakan fitnah yang dilemparkan kepadaku oleh para pendusta itu. Demamku semakin menjadi-jadi dengan sebab cerita yang aku baru dengar itu tadi. Jadi menyebabkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha duduk di rumah dia. Lepas tu kalau tak ajak pergi qada hajat, gilah dia. Pergi sampai kat tandas tu. Demam semula Sayyidatina Aisyah, kerana bila dengar kisah orang fitnah kepada diri dia ni tadi. Orang dah buat fitnah kepada diri dia ni tadi. Jadi ni adalah satu perkara yang sama-sama kita kena jaga. Yang pertama kita kena jaga cerita, kisah. Hak kita ambil tadi mestilah daripada orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik. Yang keduanya, jauhkan kisah yang kita ambil itu daripada apa ni, mereka cerita. Mereka cerita, hak tukang bawa cerita. Jangan dengar kata-kata mereka tadi. Hendaklah kita dengar kalam pimpinan kita. Macam mana keadaan dia dan sebagainya. Supaya cerita kita ni adalah cerita yang lebih sahih. Jadi insya-Allah sebab pada ni kita sebut tentang Aisyah radhiyallahu anha minta keizinan untuk kembali ke rumah orang tuanya, ke rumah ayah dia pula. Jadi malam ni saya nak lancar derma lah
untuk jabat PAS kawasan Kuantan. Ada. InsyaAllah kita akan buat di belakang HTAA. Ada. Hospital Tengku Ampu Afzal. Belakang tu sekarang ni pun dah ada seriti di situ. Sekarang ni dah ada pasti di situ, dan kita akan tambahkan lagi pejabat. Ada. Pejabat kalau ikut dia tingkat 3. Ada tingkat 3 bayar tingkat 3. Kita ni hak semput belaka dah. Ada. Jadi kita nak buat tingkat pertama. Nak tingkat pertama bawah tu nak buat. Dan sekarang ni tengah renovate Jadi insya-Allah dengan derma tuan-tuan muslimat tadi dapat membantu pihak kita. Semoga ianya menjadi amal jariah kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.